أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Situ ada, sini tak ada. Macam mana? Ada? Oh, tak ada dia punya ni. Sekejap. Colour dia lain sikit. Okey, insyaAllah. Saya cuba je lah Saya tengok macam mana. Yang itu colour, ada colour. Yang ni tak ada colour. Kalian okey? Boleh? Boleh Kalau rasa nak colour, pergi sana lah. Tapi tak ada kelas. Tak ada tempat sana Okey, insyaAllah kita akan mulakan hari ini. Ya, kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan Suratul Fatihah kita dapat menerangkan hati kita, ya. Jika ada di kalangan kita yang sakit ataupun di kalangan ahli keluarga kita yang sakit ataupun ada yang mungkin ditimpa musibah, ya, kita kirimkan Suratul Fatihah ini agar dapat meringankan bebannya dan juga dapat menghapuskan penyakit dan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Insya-Allah. Ala hazihi wa ala kulli niyyati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita sudah lama tak jumpa, dah lama pun kita tidak belajar, kan? Ini kali pertama sejak Ramadan. Betul kan? So banyaklah nak kena catch up. Banyak nak kena ulang kaji. Kita punya iman, tahap iman kita pada bulan Ramadan dah tinggi dah. Jadi lepas Ramadan tu dia agak kendur sikit. Sebab apa? Banyak makan lemang, banyak makan ketupat, serondeng kan? Banyak makan kan? Itu antara penyakit hati yang tak boleh kita ada dalam hati kita ialah kita banyak makan. Jadi kita kena kurangkan makan kita. Dan kerana kita dah banyak makan ni, kita perlulah memberikan makanan kepada rohani kita pula. Kan? Kita dah banyak kasih makanan kepada kita punya jasad, badan kita. Tapi badan tak kekal. Badan tak kekal. Yang kekal roh kita. Yang akan berjumpa dengan Allah adalah roh kita. Bukan jasad kita. Jasad ni pinjaman saja. Sebab tu ada orang mukanya lain sikit. Ada yang mata sepet, ada yang mata terbeliak, ada yang mata dia besar kan. Sebab tu jasad je. Itu cuma temporary. Benda yang tidak kekal. Yang kekal cuma Allah SWT. Dan yang akan pergi menemui Allah adalah roh kita. Dalaman kita. Jadi sebab tu antara perkara yang kita perlu belajar ialah qalbun salim, penawar bagi hati, kerana kita perlu untuk mempelajari akhlak-akhlak yang dapat mensucikan diri kita. Dan kalau kita punya jasad perlu penyucian, kita belajar ilmu fikih. Kan? Kalau akhlak kita, roh kita perlu penyucian, kita belajar ilmu tasawuf. Iman itu adalah tauhid. Jasad kita, kalau kita ada najis, kita kena bersihkan. Kita belajar melalui ilmu fikih. Kan? Najis ada 3 kan? Kita dah tahu. Air pun ada 3. Air mutlak, air mustakmal dan air yang lain lah. Jadi itu dalam bab fikih. Tapi untuk kita mempelajari roh kita, untuk kita memberi makanan kepada roh kita, dalaman kita perlu untuk belajar tasawuf, iaitu qalbun salim antaranya. Yang paling basic lah saya katakan. Baik. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran seterusnya, sepatutnya saya nak mula pelajaran seterusnya, tapi saya nak recap balik, saya nak kita revise balik sebab saya tertinggal sebenarnya sebahagian daripada topik
tersebut. Kita dah pernah bahaskan sebenarnya hasad, dengki ataupun iri hati. Tapi saya cuma cakap sebahagian saja, tidak semuanya. Sebelum tu saya nak cakap selamat hari raya lah, sebab kita lagi 7 hari, masih lagi Syawal kan. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya. Mohon maaf zahir batin sekiranya ada kesilapan dan kekurangan dari pihak saya khususnya. Saya mohon maaf insya-Allah. Semoga so, saya rasa saya perlu untuk sama-sama lah kita ni manusia yang tidak pernah lekang daripada kesilapan. Kosong-kosong kosong-kosong tu macam perata kosong-kosong mama gitu kan. Okey. Baiklah, bagi siapa yang ada buku, kita akan buka pada page yang ke maaf kita akan buka page 204. Kalau siapa yang ada buku. Kalau tak ada buku tak apa, kita akan terus masuk pada slide yang ada di sini. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, saya akan cakap dulu, saya akan terangkan dulu apa maksud perkataan ini. Apa yang dikatakan atau dimaksudkan hasad dengan penyakit hasad. Apa tu hasad? Apa itu hasad? Apa maksud hasad? Saya nampak ada beberapa muka yang baru ya. Ada yang baru ya? Saya sebenarnya tak perasan, tapi saya nampak macam ada muka yang baru. Baru join ya? Masya-Allah, baru join pada bulan Ramadan ke? Hari ni. Okey, selamat datang ahlan wa sahlan. Semoga bertambah ilmunya, semua bertambah silaturahim bersama-sama dengan kita insya-Allah. Ni perhimpunan yang baik. Perkumpulan yang baik sebab kita selalu akan mengajak kepada kebaikan. Okey, insya-Allah. Saya minta izin Okey, apa maksud hasad? Apa maksud hasad? Siapa tahu? Maaf tak ada hadiah kalau siapa ni. Hadiahnya pahala sebab apa? Sebab dengar apa yang dibicarakan. Siapa tahu apa itu maksud hasad dalam bahasa Arab? Hasad tu Arab, dalam bahasa Arab. Hasad, yahsadu, ihsid dalam bahasa Arab. Hasada. Apa maksud hasad? Hati yang apa? Hati yang apa? Tak tahu. Kasih tahulah ni, saya nak tahu ni. Google. Answer dia depan mata. Dalam bahasa Arab kita panggil hasad. Dalam bahasa Melayu kita panggil iri hati ataupun dengki. Itulah answer dia. Itu answer dia kan. Nampak sangat tak fokus kan? Okey. Jadi hasad bermaksud dengki ataupun iri hati. Cuma biasalah kita ni bila cakap hasad dengki, padahal itu sama je makna dia. Hasad itu bermaksud dengki. Cuma hasad dalam bahasa Arab, dengki dalam bahasa Melayu. Okey, saya recap balik sebab ada yang baru di sini. Apa maksud hasad dari segi istilah? Tadi dari segi bahasa hasad tu maksudnya dia dengki ataupun iri hati. Pengertian daripada istilahan dia, makna hasad itu sendiri ialah menginginkan nikmat yang ada pada seseorang itu hilang, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Ataupun menginginkan orang yang didengki itu ditimpa musibah. Kita nampak orang tu pakai tudung baru, kita dalam hati lah, kita tak cakap. We don't say the word, but inside our heart, ada English pula but inside our heart, kita cakap, entah-entah, macam gitulah. Dia mungkin pakai tudung Nelofa contohnya. Padahal majikan kasih, padahal kawan kasih, tapi sebab kita dengki, kita bersangka yang buruk. Inilah kita. Kita ni suka dengki dengan orang sebenarnya.
Tak ada orang yang tidak pernah lekang sebenarnya. Tak ada orang yang tak pernah cakap yang dia tak pernah dengki kat orang. Tak adalah. Pada saya tak pernah jumpa orang macam gitu. Sebab sedangkan orang-orang yang besar, orang-orang ilmuwan, orang-orang agamawan pun dia masih mempunyai hasad dan dengki. Cuma cara kita mengatasi, cara kita kontrol hasad kita, cara kita kontrol iri hati kita macam mana. Itu yang membezakan orang yang ada ilmu, orang yang tak ada ilmu, orang yang beriman dengan Allah dan orang tak beriman kepada Allah. Ya, hasad ialah penyakit hati, ya, yang paling berbahaya. Kenapa? Sebab orang hasad ni dia tak akan pernah tenang. Kalau orang tu contoh antara penyakit-penyakit hati, dia tu contohnya dia suka makan. Dia tak ada sampai macam tak tenang hati dia. Sebab kalau dah makan, dah tenang. Kan? Tapi orang yang hasad ni, selagi mana dia nampak orang lain tak jatuh, dia tak akan tenang. Ni dahsyatnya hasad. Sebab hidup dia tak akan tenang. Semua orang nak berhasad. Semua orang tak boleh lebih pada dia. Pada dia macam, aku yang patutnya lebih. Yang lain tak lebih pun tak apa. Kalau orang lain, contoh, kalau orang lain lebih daripada dia akan hasad, dia akan dengki, dia akan marah, dia akan sedih, dia akan rasa semua emosi semua dia rasalah. Macam emoji kita kan, banyak emoji kan, macam gitulah. Dia akan rasa semua tu. Tapi bila dia yang lebih, dia expect orang lain untuk happy untuk dia. Mana boleh, kan? Kalau kita nak orang macam gitu dengan kita perlu untuk gembira kepada mereka yang dapat rezeki daripada Allah juga. Dia kena fair and square. Tapi kalau kita tak suka, kita nampak orang dapat rezeki, kita tak suka. Tu maksud kita ni ada ciri-ciri orang yang hasad. Hasad tu samalah macam busuk hati. Dia tak boleh nampak orang yang dia rasa lebih daripada dia. Contohnya gitu. Siapa? Memang pasti ada. Cuma cakap tak cakap je. Cakap tak cakap je ataupun cara dia kontrol lah. Macam saya kata tadi, kita semua mesti ada hasad. Kita semua mesti ada iri hati. Kita semua mesti ada dengki. Pasti. Saya pun ada. Siapa kata saya tak ada? Saya bukan Nabi. Saya bukan maksum. Kan? Nabi tu maksum tanpa dosa. Kita ni pendosa. Lain. Jadi kita banyak dosa dan kita termasuk dosa-dosanya ialah kita dengki dengan orang tanpa sengaja ataupun disengajakan. Itu kelainan dia lah. Dan yang membezakan kita ialah kita ni cara kita kontrol ataupun cara kita kawal kita punya hawa nafsu, iaitu dengki ataupun iri hati. Okay? Tetapi hasad ni dia ada adik-beradik. Dia ada adik dia. Yang mana adik dia ni namanya ghibtah. Ghibtah yang mana kita boleh ada perasaan ni tapi kena hati-hati. Takut dia terjatuh pada hasad pula. Ghibtah ni apa? Berkeinginan untuk mendapatkan nikmat yang sama. Seperti nikmat yang diberikan kepada orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang. Contoh, orang tu dia cantik. Kita pun sukalah, kita happy untuk dia cantik kan. Kita pun nak cantik macam dia. Tanpa kita menghilangkan, tanpa kita doa, ya Allah, aku nak lagi cantik daripada dia. Biar dia kasih buruk. Tak boleh. Itu bukan ghibtah, itu hasad. Ghibtah tu apa? Ya Allah, dia ni cantik sangat. Aku nak jadi macam dia cantik. Contoh macam gitu. Tanpa menghilangkan, tanpa merasakan yang dia tu kita punya competition. Itu baru boleh. Maksudnya kita tak nak hilangkan nikmat daripada dia, kita pun nak benda yang sama. Semoga Allah mengurniakan benda yang sama juga pada kita. Macam itu. Tapi tak semestinya yang Allah kasih itu pada dia, Allah kasih pada kita yang sama. Contohnya, Allah kasih dia rezeki berbentuk sedemikian. Kita minta dengan Allah, kita nak sama juga macam itu. Tapi yang Allah kabulkan dapat sikit je. Ataupun dapat lain selain apa yang kita doakan. Itu bukan bermaksud kita ni tak layak macam dia, bukan. Tapi Allah lagi tahu. Allah lagi tahu nak kasih siapa yang selayaknya. Sebab kalau kita rasa yang Allah ni tidak adil, kita dah menentang Allah sebenarnya. Siapa yang Tuhan? Kita ke Allah? Siapa lagi tahu? Kita ke Allah? Allah. Tapi kenapa kita masih hasad dengki?
Kenapa kita masih lagi dengki? Sebab kita merasakan kita ni layak untuk mendapatkan. Betul tak? Kita rasa kita ni layak. Kita rasa orang tu tak layak dapat. Bila kita rasa tak layak, means kita dah jadi orang yang sombong. There's another penyakit hati. Menjadi orang yang takabur. Kita rasa kita ni lagi besar daripada dia. Bukan besar yang saiz badan, bukan. Kita lagi megah lah. Kita lagi lagi orang kata respectful lah gitu contohnya. Lagi one level up lah contohnya gitu ya. Jadi itu maksud ghibtah. Ghibtah dibolehkan tapi perlu berhati-hati. Jangan sampai kita kata saya ni ghibtah tapi sebenarnya kamu ni hasad dengki dengan orang. Banyaklah sebenarnya peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman-zaman Nabi yang mana hasad itu membawakan seseorang itu ke arah kehancuran. Macam itu. Nanti saya akan ceritakan kalau saya sempatlah cerita ya, insya-Allah. Okey, obat untuk menghilangkan penyakit hasad ni ada 3. Satu, perlu ada ilmu. Macam mana ilmu untuk menghilangkan hasad? Ilmu lah, ilmu agama. Sebab tu kita belajar hari ni supaya mendapat ilmu untuk menghakiskan penyakit hasad dalam hati. Of course, it's not 100%. Of course, bukan 100% kita dapat hakiskan. Contohnya macam sabun Dettol lah. 99.999% boleh hapuskan germs kan, tapi tak 100%. Sama juga dengan penyakit hasad dengki. Kita ada ilmu, kita boleh amal, kita boleh lakukan apa yang kita tahu dalam kita punya keilmuan kita, tapi of course 100% tak boleh hilang. Dengan izin Allah saja. Dengan izin Allah saja. Yang kedua, kita ada ilmu, kita perlu amal. Apa yang kita amalkan, contohnya kalau kita tahu ustaz atau ustazah bilang, kalau kamu hasad, kamu kena buat gini. Kamu kena buatlah, kamu kena amalkan. Kalau tidak amal, maka sia-sia saja. Dia akan bersarang dalam hati. Dia akan malah bertambah. Makin orang tu berdapat nikmat, makin kita marah. Tak tahu tu pasal contohnya. Padahal orang tu okey je, tak ada masalah. Kita yang tak ada apa-apa ni jadi bermasalah sebab kita nampak orang lain dapat nikmat. Bohonglah kalau saya katakan tak pernah berlaku dalam hidup kita semua. Mesti kita dah pernah ada lalui benda ni cuma of course kita dah dapat ubah ke arah yang baik lah, alhamdulillah. That's why we are here now, insya-Allah. Dan yang ketiga, antara penyakit yang sangat berkesan dalam Islam, yang the third one is the most effective obat untuk menghilangkan segala penyakit dalam hati. Ingat kematian. Sebab when kita ingat kematian, kita tak akan ada hasad, tak akan takabur, tak akan riak, tak akan kejar dunia, tak akan hubbu mal, hubbu dunia, kita tak akan ingat dunia. Sebab kita ingat kematian. Dan tak akan ada penyakit hati lah, which is hasad, takabur, sombong, semualah. Sebab kematian itu dia memusnahkan, dia akan mematikan kenikmatan dunia. Itu adalah kematian. Kalau kita tahu kita akan mati dalam beberapa hari nanti, kita akan ada masa tak nak hasad dengki dengan orang? Tak, kita akan hilang semua. Tak apa, it's okay, aku nak fokus dengan Allah saja. Kan? Inilah kematian. Because kematian dia memutuskan rasa selera tu. Contoh kalau kita sakit, kita selera nak makan tak? Takkan. Makan bubur pun macam 1 suap, 2 suap gitu kan. Kadang-kadang air pun tak nak minum. Sebab apa? Terputus selera. Sama juga dengan kematian. Bila kita ingat kematian, terputus selera kita terhadap nikmat dunia. So, kita tak akan rasa perlu untuk berhasad. Tak akan rasa perlu untuk riak dan sombong. Ya? Seterusnya, orang hasad itu ibarat menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya katakan yang pertama, kenapa dia menentang Allah? Kenapa ibarat menentang Allah? Sebab dia benci setiap kenikmatan yang ada pada orang lain selain diri dia. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Tapi bila dia nampak orang lain dapat nikmat, dia benci. Dia tak suka. Pada dia macam, kenapa orang kasih dia gitu. Dia jealous. Gitu. Yang kedua,
Dia membenci cara pembahagian Allah. Kenapa saya hari-hari saya sedekah, hari-hari saya baca surah Al-Waqiah, hari-hari saya sedekah subuh, hari-hari saya baca doa, hari-hari saya zikir untuk meluaskan rezeki. Tapi orang lain yang dapat rezeki, bukan saya. Kan? Inilah dia membenci cara pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia begini tau. Kita dah buat semua dah. Dah buat amal semua, ilmu kita dah buat. Tapi Allah belum lagi nak kasih. Bukan Allah tak nak kasih. Allah belum lagi nak kasih. Sebab tu kita perlu untuk bersangka baik dengan Allah. Kenapa Allah tak kasih sekarang? Ada sebab-sebab dia. Sebab antaranya sebab kalau Allah kasih sekarang, kita akan lupa dan kita akan take for granted. Tahu tak? Apa tu take for granted? Do you know what is the meaning of take for granted? Take for granted tu apa ibu ni? Dalam bahasa macam kita mempersia-siakan lah. Gitu. Kita macam mempersia-siakan apa yang Allah kasih. Contohnya, yes, kufur nikmat. Itu dalam bahasa Arab. Kalau kita nak sangat benda tu, contoh masa kita kecil-kecil dulu, tak ada duit kan? Kita kumpul duit. Kita nak sangat beli coklat contohnya. Kita nak sangat beli coklat ni. Tapi mak tak kasih. Ayah tak kasih. So kita kumpul duit. Dapat duit yang cukup kita beli. Bila kita beli, bila kita makan, rasa happy tak? Happy kan? Sebab kita rasa aku dah buat sedaya upaya dan ini yang dia punya imbalan dia. Sama juga dengan Allah. Kadang-kadang kita belum cukup sungguh dalam amal kita. Jadi Allah kata nanti dulu. Belum lagi sampai masanya. Semuanya Allah kasih tepat pada waktu. Ini semua rezeki. Jodoh kita. Kita mungkin belum berkahwin. Tapi kita teringin nak kahwin contohnya. Kenapa ketawa? Alamak. Jangan macam gitu. Mungkin ada hikmah kenapa lari. Mungkin ada orang mungkin dia rezeki dia Allah kasih dia kahwin. Mungkin rezeki dia jodoh dia sampai pertunangan saja, tak sampai kahwin. Semua tu sebenarnya Allah dah letak dalam kita punya Lauh Mahfuz dah terletak dah. Dah takdir dah sebenarnya. Kenapa berlakunya sedemikian? Kenapa pacar aku lari contohnya. Kenapa tak jadi kahwin? Kenapa bercerai, maaf kata kenapa begitu? Sebab semuanya ada dia punya suratan takdir lah. Ada kebaikan dia. Kenapa benda tu berlaku? Sebab Allah ingin menyelamatkan kamu. Allah ingin menyelamatkan iman kamu. Itu yang kita kena sangka baik. Kalau kita terus-terus dalam kelakuan begitu, dalam situasi begitu, boleh jadi kamu akan bertambah buruk. Boleh jadi kamu akan menjadi orang yang tidak baik. Jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari menjadi orang yang tak baik ataupun orang yang berakhlak buruk. Jadi Allah tarik orang itu dari hidup kita. Itu yang kita kena betul-betul faham. Kenapa kadang-kadang Allah pinjamkan orang dalam hidup kita untuk sementara waktu je. Lepas tu Allah tarik balik. Dia sakit. Sebagai sayang orang tu. Contohnya, sayang dia kan. Dah bertahun-tahun mungkin kahwin dengan dia. Sekali jodoh tak sampai, tak kekal, Allah tarik balik. Mungkin kamu tak faham kenapa berlaku macam itu. Contohnya. Tapi Allah lagi tahu kenapa perlunya Allah tarik balik orang tu. Tapi ada yang Allah kekalkan. Alhamdulillah kekalkan bahagia kan. Tapi tak semestinya ada yang kekal tu bahagia. Betul tak? Ada yang kekal tapi maaf kata kena pukul, kena terajang. Mungkin kita nampak orang tu happy sebab dia kahwin. Tapi di sebalik perkahwinan dia, kita tak tahu apa yang terjadi pada dia. Kan? Semua tu Allah dah atur. Semua tu Allah dah letak dalam kita punya takdir. Cuma kita ni perlu untuk mengiyakan takdir tersebut. Kalau rezeki itu ada pada kamu,
akan datang pada kamu juga. Kalau kamu ditakdirkan untuk kahwin, satu hari mesti kahwin punya. Mesti kahwin. Yang belum kahwin mungkin amin dia kuat sikit lah. Yang mungkin sedang berkahwin, yang masih berkahwin, kita pun mendoakan supaya kekal selama-lamanya sampai ke jannah, insyaAllah. Siapa yang dah berkahwin tapi dah diceraikan, saya mendoakan juga semoga berjumpa dengan jodoh yang baik, insyaAllah. Kita kena yakin. Tiba-tiba terus jadi topik jodoh. Kita kena yakin kalau kita tidak kahwin di dunia. Ni saya pernah mendapat satu kata-kata motivasi lah daripada ustazah ataupun daripada hubaba. Kalau kita tak berkahwin di dunia, if we are not married in this world, Allah will marry you inside heaven, insyaAllah. Kalau kamu tidak dapat pasangan di dunia, kamu pasti akan mendapat pasangan di syurga. Di syurga. Akhirat semua tengah takut dah. Di syurga. Di syurga. Kenapa di syurga? Mana kamu nak? Kat dunia ke syurga? Dua-dua lah nak. Dua-dua lah. Nak kat dunia, nak dekat syurga juga. Tapi kalau siapa yang tak berkahwin di dunia, Allah akan carikan, Allah akan gandingkan, Allah akan jodohkan kita dengan orang yang dalam syurga. Masya Allah. Maksudnya apa? Orang tu memang terbaik lah. Sebab dia dah dalam syurga dah. Kan? Sekarang ni, kalau kita ada pasangan, bukan kata pasangan kita masuk neraka, bukan. Maksudnya gini, tak pasti lagi. Tak pasti lagi kan? Macam ni. Tapi kita, yelah kalau ada pasangan, kita cuba untuk ke arah syurga. Tapi kalau barang siapa yang tidak berkahwin di sini, bukan tidak berkahwin sebab tak nak kahwin tau. Tak ada rezeki nak kahwin, nanti Allah akan carikan pasangan di syurga. Dan sudah tentu orang itu orang yang soleh sebab dia masuk syurga. Kan? InsyaAllah. Semoga semua yang belum kahwin ni dapat pasangan di dunia dan kekal sampai ke akhirat, insyaAllah. Ya? Amin. Yang ketiga, kenapa ibarat dia seperti menentang Allah? Sebab dia macam melawan keputusan Allah. Allah kata A, dia nak B juga. Allah kata A, tapi dia nak B juga. Allah suruh Iblis sujud daripada Nabi Adam, tapi tak nak sujud kan? Sebab apa? Dia rasa dia hebat. Tapi Allah kata sujudlah, sujud. Aku perintahkan engkau untuk sujud. Siapa yang Tuhan? Allah ke Iblis? Allah. Tapi Iblis merasakan yang dia ni lagi besar daripada Nabi Adam, dan dia rasa dia boleh berbual dengan Allah untuk negotiate, maka tak boleh lah. Okay? Yang keempat, dia membiarkan wali Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggalkan mereka dan ingin nikmat mereka hilang daripada mereka. Ini maksudnya apa tahu? Kalau kita nampak orang yang baik, kita tak nak ikut dia. Sebab kita rasa, aku lagi baik. Aku lagi banyak ilmu daripada dia. Ini tak boleh. Ini ibarat kita menentang Allah SWT. Dan akhir sekali, dah lah dia tak ikut pengajian, tak ikut kuliah, tak ikut orang-orang yang baik. Malah dia menolong musuh Allah. Maksudnya apa? Dia benci orang-orang Muslim. Dia sayang orang-orang kafir. Dia sayang orang-orang yang bukan Muslim. Ini ibarat orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita ada bisnes. Kita jual roti prata contohnya. Kita dah jual roti prata berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun kita jual roti prata. Contohnya dekat sinilah, Tiong Bahru. Tak pernah ada kedai lain jual roti prata. Jual lain je lah. Kita dah daripada dulu sampai sekarang jual roti prata. Sekali tiba-tiba ada satu kedai buka jual roti prata juga. Kita rasa apa? Kita rasa macam ada fight ni kan. Aku takut nanti orang semua beli kat dia pula. Contohnya. Sebab apa? Kedai baru kan. Yang jual pun wah bukan main lagi. Mungkin yang jual pun orang cantik ke tak tahulah kan. Jadi kita rasa macam tersaing, tergugat kan. Kita rasa tergugat.
kita pun rasa hasad dengki. Macam gitu. Padahal Allah dah kasih kita rezeki banyak dah. Daripada dulu sampai yang dia baru nak buat kedai itu. Tapi kita lupa. Kita cuma ingat, oh, Allah kasih rezeki banyak kat dia. Padahal daripada dulu sampai sekarang ni, yang Allah kasih tu rezeki tak pernah putus, kita terlupa. Kadang manusia gitu, kita suka terlupa apa yang pemberian orang kasih, kebaikan orang kasih. Kata Imam Al-Qurtubi, orang hasad itu tidak akan mendapat apa? Mendapat semua ni ketika berada dalam majlis kecuali penyesalan. Maksudnya apa? Dia tak akan dapat apa-apa. He will get nothing except regrets, penyesalan. Tidak akan dapat di sisi malaikat, kecuali laknat dan kebencian. Maksudnya gini, kalau orang tu ada kat majlis, mana-mana majlis lah, tapi dia berhasad. Dia hasad dengan orang yang menyampaikan contohnya. Ataupun dia hasad dengan kawan-kawan dia. Dia tak akan dapat apa-apa. Dia tak akan dapat pahala. Dia tak akan dapat anything kecuali penyesalan. Sia-sia je. Everything yang dia buat sekarang is sia-sia. Tidak akan mendapat apa-apa di sisi malaikat kecuali laknat dan kebencian. Maksudnya, malaikat pun laknat dia. Sebab dalam hati dia ada hasad. Ada hiri hati. Dan malaikat benci orang-orang macam ni. Dan tidak akan mendapat ketika menyendiri kecuali keluh, kesah dan kesedihan. Tahu tak keluh kesah tu apa? Apa tu? Tersulah apa? Mengeluh macam macam gitu kan? Nak kena action lah. Maksudnya bila dia sendiri, dia macam susah hati. Kenapa dia gitu? Kenapa macam dia akan rasa tak tenang lah. Sebab orang hasad macam gitu. Asyik hai saja. Kan? Asyik hai saja. Dan dia asyik sedih, tak tentu pasal sebab dia ingat, dia gelisah sebab dia ingat orang yang dapat nikmat tu. Tapi dia tak nak ingat yang Allah dah kasih dia nikmat juga. Inilah. Dan dia tidak mendapat apa-apa di akhirat melainkan kesedihan dan rasa panas. Maksudnya apa? Dekat yaumil kiamah nanti, bila Allah memerintahkan matahari hanya sejengkal, only one sejengkal atas kepala kita, maka kita rasa panas dan kita rasa sedih dan kita tidak akan mendapat apa-apa pun time tu. Sebab masih lagi ada perasaan macam ini. Dan akhir sekali, tidak mendapat apa-apa daripada Allah SWT kecuali semakin dia jauh dan semakin Allah membenci orang ni. Jadi orang yang hasad ni get nothing. Dia tak akan dapat apa-apa pun. Kalaupun Waalaikumsalam. Kalaupun contoh pergi open house ya. Orang hasad ni, kalaupun dia dapat, contohnya saya nak orang tu, contohnya orang tu dapat kereta. Saya hasad dengan dia. Saya buat apa-apa sampai dia tak ada kereta. Contohnya saya jahanamkan kereta dia ke, saya lempahkan cat ke, saya kasih tayar pancit ke apa, sebab saya dengki kan dengan dia kan. After all that, still I will not get anything. Saya tak akan rasa puas pun. Yang puas tu sementara je. Sebab kita tidak akan rasa puas sampai hilang nikmat tu. Betul tak? So the only way is untuk tukar. Kalau ada hasad, apa yang kita boleh buat? Cara melepaskan diri daripada sifat hasad. Sekiranya kita ada sifat hasad, take note siapa-siapa yang berhasad. Siapa-siapa yang berhasad, take note. Kalau kita ada hasad, ada sedikit jealousy, sedikit cemburu, sedikit iri hati, jangan tunjukkan kebencian tersebut. Jangan tunjuk kedengkian tersebut dengan perkataan, dengan anggota badan ataupun dengan perbuatan kita. Okey?
yang boleh kita lakukan oleh diri kita. Maksudnya kalau kita rasa jealous, don't say anything. Diam je. Dalam hati pun jangan cakap. Tapi of course we cannot control our heart kan. Dari segi syarak, dari segi hukum fikih, dari segi Islam, selagi mana tidak keluar perkataan yang tak baik, tak dikira dosa. Contohnya dalam hati kita mengomel. Kita ngomel sendirilah. Itu belum dikira dosa. Belum dikira dosa sebab tidak keluar daripada mulut kita. Belum kira dosa. Once kita keluar je, orang tu dengar, dosa. Tapi di sini, bukan saya nak ajar untuk mengomel, bukan. Maksudnya bukan saya ajar untuk pendam, tidak. Kita boleh pendam, tapi kita kena lekas-lekas kita hapuskan. Macam mana cara dia? Dengan istighfar boleh. Dengan banyak-banyak kita berdoa. Nanti saya akan kongsikan doa dia. Jadi kalau kita jealous, if we are dengki, kita dengki dengan orang, kita benci dengan orang tu sebab kita hasad dengan orang tu, jangan cakap dengan orang tu dengan perkataan yang tak baik. Jangan tunjuk riak muka yang tak suka pun. Contohnya, dia datang dengan kita, nak tahu tak saya dapat ni tahu. Jangan kita, jangan gitu. Itu consider hasad. Tu consider hasad. So jealous kan? Sebaiknya sebagai seorang mukmin kita kena cakap, wah Masya Allah bagusnya. Itu. Walaupun kamu tak ikhlas dalam berkata-kata tersebut. Yes. Betul. Sebab kena tahu kenapa. Sebab dalam Islam kita kena mengiyakan benda yang baik. Nanti yang tak baik tu dia akan terhapus pelan-pelan. Sebab tu saya pernah bilang, kalau kita tak suka orang, if we don't like someone, what we do? What can we do if we don't like that person? We make doa for that person. Kita doa untuk dia. Kita kasih hadiah untuk dia. Tak make sense kan? Sebab apa? Dia melawan fitrah. Orang kalau kita benci orang tu, apa kita buat? Kita akan jauh. Kan? Kita akan marah dengan dia. Tapi kita dalam Islam, kita kena do opposite. Kita kena makin dekat dengan dia. Kita kena kasih hadiah kat dia. Supaya apa? Supaya kita punya benci tu hilang. Tu Islam. Itu cara yang betul. Jadi kalau kita hasad dengan orang, walaupun contohnya kita tak sukalah apa yang dapat. Contohnya kata dia datang kat Ibu Moni, Ibu Moni saya dapat ni. Tapi ibu rasa macam alamak. Ada sikit rasa tak sukalah contohnya. Tapi ibu tak cakap apa. Ibu cakap, Masya Allah, Alhamdulillah, rezeki kamu ya, macam itu. Contohnya, itu pahala tau untuk kamu. Walaupun kamu tak bercakap dengan sungguh-sungguh ikhlas. Itu tetap pahala. Sebab apa? Sebab kamu satu, menggembirakan kawan kamu. Kamu menerima takdir Allah, yang rezeki tu Allah kasih dengan cara Allah yang terbaik. Bila kamu menggembirakan orang lain, nanti Allah akan gembirakan kamu dengan cara yang sama juga. Macam itu. So, it's a bit susah. Very susah. Sangat susah. Kan? Sebab kita akan tend to macam, yelah tu, ya ke? Macam itulah kan? Yang kedua, antara cara untuk melepaskan hasad, kita benci dengan sifat buruk kita tu. Kita tahu yang kita jealous contohnya. Kita tahu. Deep inside ourselves. Semua ni kita tahulah. Masing-masing tahu kita punya sifat. Masing-masing yang tak baik kan? Kita kena benci. Cari sifat tu. Kita benci sifat tu. Minta sifat tu keluar. Cakap dengan dia sendiri. I shouldn't have this kind of feeling. Saya tak sepatutnya ada sifat yang tak baik ni. Macam itu. Cakap dengan dia sendiri. Sebab kita ni hamba Allah. Allah kasih pada siapa yang Allah nak kasih. Kalau Allah kata bukan rezeki kita, jangan kita marah. Sebab kalau kita marah dengan orang tu, means kita marah dengan siapa? Kita marah dengan Allah lah. Kan? Sebab kita marah yang kita tak dapat benda tu. Means kita tengah marah Allah. Okay. Ni doa dia. Doa agar tidak hasad dengki pada orang. Okay, sama-sama kita baca boleh? Boleh
Okay, ni dalam ayat Al-Quran surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ayat 10. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghafir lana wa li ihwanina. Cuba sekali walil ihwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ni doa yang mana Allah sendiri letakkan dalam Al-Quran, yang mana kita boleh sama-sama amalkan. Doa agar tidak hasad dengan orang. Doa supaya kita sendiri tak hasad dengan orang. Selalu kita minta doa apa? Supaya orang tak hasad dengan kita, kan? Tapi kita selalu lupa doa untuk kita tak hasad dengan orang. Patutnya kita doa untuk kita mandiri sendiri, bukan orang. Orang hasad dengan kita, it's okay lah, kita dapat pahala. Tapi kita ni kena jaga, we have to take care of ourselves. Jaga diri sendiri dulu. Maksudnya doa supaya kita tidak hasad dengan orang dahulu, baru boleh doa supaya orang tidak hasad dengan kita. Jadi senang saja. Selalunya kadang-kadang imam masjid pun baca Rabbana ghafir lana wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguh engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Istimewanya doa ni, kita lihat. Doa ni sebenarnya kita minta Allah supaya kita menghilangkan hasad kita. Tapi di sini sebenarnya Allah dah letakkan satu perkara yang kita lakukan, yang boleh kita lakukan supaya kita dapat hilangkan hasad tu. Apa dia? Yang saya underline. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara mara kami yang telah beriman sebelum kami. Maksudnya apa? Kalau kita ada hasad dengan orang, kita minta Allah ampunkan dosa kita dan ampunkan dosa orang tu. Sebab tak tahu siapa yang lagi beriman dengan Allah, siapa yang lagi dekat dengan Allah. Boleh jadi dia. Kalau kita tahu, contohnya, if we know that person lagi dekat dengan Allah dan kita berhasad dengan orang tu, bahaya tak kita? Bahaya. Sebab Allah lagi sayang dengan orang macam tu. Lagi dekat dia dengan Allah, lagi susah untuk kita nak buat kejahatan dengan dia. Tapi kalau kita yang lagi dekat dengan Allah, kita happy tak? Ke tak? Tak make sense. Sebab kalau kita lagi dekat dengan Allah, tak akan kita berhasad dengan orang. Betul tak? Jadi dalam doa ni, kita minta Allah untuk ampunkan dosa kita yang telah berhasad ni, dan kita minta Allah untuk ampunkan dosa orang-orang yang kita rasa hasad tu. Dan semoga tidak ada wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Semoga kita ni tak ada, dalam hati kita tak ada sikit pun rasa dengki dengan orang, yang lagi-lagi orang tu beriman kepada Allah. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Semoga Allah mengampunkan kita dan semoga Allah itu Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Kita minta dengan Allah sebab Allah itu Ra'uf dan Rahim. Allah tu Maha Penyantun, Maha lemah lembut, dan Allah itu Maha Penyayang. Doa ni kita boleh amalkan bila-bila. Kalau kita rasa macam jealous, rasa macam iri hati dengan orang, kan? Ataupun kita boleh buat apa yang kita selalu buat, kita boleh istighfar dengan Allah. Contohnya, kita tak hafal doa ni.
Sekali tiba-tiba hari tu pula orang tu buat hal dengan kita atau kita rasa jealous yang terlalu sangat, contohnya kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Makin jealous makin kuat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim gitu. Kan orang mana tahu kan, orang tahu kita masya-Allah ni ahli zikir gitu kan, padahal dalam hati dia tak tahulah kan. So itu masing-masing itu masing-masing. Yang saya dapat sampaikan di sini ialah kalau kita ada sedikit hasad dengki, kita hapuskan hasad itu dengan kita banyak-banyak berdoa. Kita kena ingat semua orang ada rezeki dia masing-masing. Allah nak kasih sekarang ke, nanti ke, besok ke, minggu depan ke, tahun depan ke, dekat syurga ke, yang penting Allah akan kasih. Kita kena ingat, doa tu ada, kenapa jatuh tu? Okey tak? Tak setuju dengan saya ke? Jadi kita kena ingat, doa tu ada dua sebenarnya, ada tiga, ada dua ke tiga gitu ada tiga. Doa yang mana satu, kalau kita doa, Allah akan kabulkan doa kita. Kita doa je, Allah kabulkan. Itu doa lah. Antara one of the thing, cara-cara Allah mengabulkan doa. Kita doa je, terus kita dapat. Yang kedua, doa itu Allah akan simpan. Maksudnya kita doa, tapi tak dapat-dapat. Kenapa? Sebab belum lagi nak kasih. Belum waktunya. Yang ketiga, kita minta A, tapi Allah kasih B. Kenapa? Sebab B lagi baik daripada A. Contohnya. Atau kita minta B, tapi Allah kasih C. Kita minta C, Allah kasih D. Kita minta je lain dapat. Kita minta je lain dapat. Sebab apa? Sebab Allah lagi tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tahu, who are we to know what is the best thing for us? Kita ke Allah? Allah. Siapa yang cipta kita? Allah. Jadi Allah lagi tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi doa tu ada tiga. Allah kabulkan cepat-cepat, on the spot, immediately. Allah simpan doa kita, bukan kabul sekarang, kabul nanti. Mungkin dekat sini, mungkin dekat sana, mungkin bila-bila. Ataupun Allah akan ganti doa kita dengan perkara yang lagi baik sebenarnya. Jadi di sini Allah tidak pernah tolak pun doa hambanya, tak pernah. Yang buat kita rasa tak senang hati sebab kita ni kurang sabar dengan pemberian Allah. Tu je. Ya. Okay, kita akhiri slide hari ini dengan kita perlu untuk berusaha untuk tidak mempunyai hasad dan dengki terhadap orang lain. Ya. Selalu ingat sifat hasad dan dengki itu adalah sifat iblis. Kalau kita ni ada sifat hasad, kita ni samalah macam iblis. Ya. Takkan kita nak samakan diri kita dengan iblis? Tak nak kan? Jadi hasad yang dibolehkan ialah hasad yang bernama ghibtah. Itu maksudnya hasad yang dibolehkan dalam syariat Islam tu boleh. Sebab kita tidak ingin nikmat tu hilang. Kita cuma nak nikmat yang sama saja dengan orang tersebut. Sentiasa didik hati kita untuk bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita ni asyik nak mengeluh, asyik nak sedih, itu ada kemungkinan kita ni kurang bersyukur dengan Allah. Ada kemungkinan. I didn't say 100%, tapi ada kemungkinan. Check diri kita. Kenapa kita asyik mengeluh? Mesti ada something, kan? Siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan rezeki. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan rezekinya. Ya? Harta, pangkat dan rupa hanyalah pinjaman Allah Subhanahu Taala. Harta kita yang beribu-ribu, berjuta-juta boleh hilang sekelip mata. Betul tak? Pangkat kita mungkin orang yang ternama, kita mungkin asatizah yang baik, kita mungkin ketua pun boleh hilang sekelip mata. Kalau Allah kata hilang, kun fayakun. Kan? Hari ini mungkin kita presiden. Besok kalau contohnya orang tak suka kita akan dijatuhkan. Contohnya. Kan? So kita tak boleh, we are not stagnant. There is nothing yang
semua sama kekal, tidak. Rupa kita yang cantik molek ni contohnya. Mungkin kalau kita nampak dekat dulu-dulu cantiknya muka saya dulu contohnya kan. Yelah dulu cantik sebab muda kan. Sekarang cantik tak? Cantik kan. Cantik jugalah, cantik lah. Alhamdulillah. Semua Allah yang kasih. Tapi kalau kita rasa kita tak cantik contohnya, hati-hati sebab takut kita tak bersyukur dengan Allah. Contohnya kita ni kurang sikit lah cantik. Tapi kita ada rupa yang sempurna kan? Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Ada yang tak ada mata. Ada yang tak ada, mungkin ada mulut tapi tak boleh cakap. Bisu. Kan? If we have a choice, kita nak mana? Yang sempurna ke yang tak sempurna? Yang sempurna. Kan? It's okay kalau for example, kita rasa ni kita kurang cantik contohnya. InsyaAllah ada orang akan cakap kita cantik juga nanti. Nanti ada yang akan cakap, kamu cantik di mata saya saja contohnya. Kan? Kata-kata manis. Ya. Macam itu Jadi orang yang hasad akan dibenci oleh penduduk bumi dan langit. Orang kat dunia tak suka dia sebab dia hasad. Maksudnya jealous je. Orang yang dekat langit maksudnya malaikat juga tak suka dia sebab dia berkelakuan buruk. Jadi dunia tak suka, akhirat pun dia tak suka. Orang ni tak suka di mana-mana. Jadi orang hasad akan selalu dibenci oleh penduduk bumi dan langit. Okey, kita pun dah sampai ke akhir sesi. Pada minggu depan kita akan belajar benda yang baru. Jeng. Pasal apa? Kita akan belajar tentang kedekut. Kedekut. Pelit. Yes. Bakhil. Kan? Dan sayang kepada harta. Inilah siapa yang ada harta banyak, tak nak sedekah, ni untuk kamu ni. InsyaAllah. Taklah. Semua sini orang-orang yang pemurah insyaAllah. Jadi kita akan belajar apa tentang kedekut ni. Nanti kita, siapa yang ada buku baca-baca dulu dah. Siapa ada soalan insyaAllah boleh tanya. Dia ada asal dia sebenarnya, ada asal kedekut ni. Apa? Kenapa boleh jadi kedekut? Sebab kita sayang harta. Dulu masa kita tak ada harta, kita boleh sedekah je. Contoh, hari-hari boleh sedekah. Bila ada harta banyak, sayanglah nak sedekah. Kan? Itu yang susah tu. Sebab tu kadang-kadang, bila kita doa yang kita nak kaya contoh. Allah tak kasih kaya. Kan? Sebab apa? Sebab Allah tahu. Kalau kamu kaya je, kamu akan habis. Kamu akan rosak. Jadi Allah tak kasih kamu kaya dulu. Sampai betul-betul kamu punya iman mantap, baru Allah kasih kaya, baru kamu akan keluarkan rezeki tersebut. Kan? Allah lagi tahu apa yang kita punya, perasaan hati kita macam mana. Okay. Baik, ada soalan so far? On the dot, pukul 3. Alhamdulillah. Hari ni saya on the dot. Ada soalan tak? Tak ada Ibu Sofi? Tak datang? Hari ni? Yang dekat okey, satu orang. InsyaAllah. Okay. Ada soalan tak so far? Tak ada. Lepas ni nak pergi hari raya? Tak ada. Memang tak ada hari raya. Dah pergi. Itulah. Ada open house je. Saya? Surat-surat yang tertinggal setelah habis subuh apakah selepas subuh? Selepas subuh tu jam berapa? Oh, boleh. Yang penting jangan solat semasa matahari terbit. Semasa syuruk tak boleh solat. Sebab boleh. Ada waktu-waktu yang diharamkan. Contohnya semasa matahari terbit, semasa matahari terbenam. Itu waktu yang diharamkan. Kalau boleh jangan solat sunat.
Kalau kita qada itu dikira macam fardu juga, tapi kalau boleh di luar lah, di luar waktu yang haram. So maknanya kalau kita solat subuh 5.30. Contohnya kita lepas dah solat subuh, dah baca zikir, kita nak qada solat, dipersilakan, boleh. Sampai pukul 6.30, 6:45 sebelum syuruk lah. Sebelum syuruk. Sama-sama insya-Allah. Ada soalan lain so far? Saya solat duha. Solat duha boleh selepas syuruk. Yang saya belajar 26 minit selepas syuruk. Maksudnya kalau kita syuruk pukul 7, 7:30, paling bagus pukul 8. Biar lebihkan. Saya sekarang panas cuaca. Subhanallah panasnya. Tak tahu panasnya macam ya Allah. Saya buka aircon, saya buka kipas kat rumah. Sebab terlalu panas sangat. Tak tahu kenapa lah, subhanallah. Kita doa semoga panas ni tak sampai kita benci dengan takdir lah. Saya? Oh, 2 kali ganda. Saya dengar dekat negeri lain 40 degrees, 40 degrees. Sekarang kita punya panas baru 33 tau. 33 paling panas. 33, 34. Dekat negeri lain 40. Kan? Sebab apa? Satu panas, satu sebab kita humid. Apa tu? Apa humid dalam bahasa Melayu? Apa tu humid? Macam peluh, senang peluh. Okay. Keringat macam itulah. Berpeluh. Kalau orang Indon keringat. Berkeringat. Lain lah Kalau jemur boleh 2 kali jemur kan? Jemur baju. Sebab panas. Kan? Subhanallah. Okey. Ada soalan lagi? Masya Allah, pakai botol botol yang saya pakai juga tu. Alhamdulillah. Yang lain pakai jugalah Pakai juga. Okey, ada lagi soalan so far? Macam mana nak dapat jodoh? Saya tak tahulah. Saya pun belum lagi dapat, jadi saya doakan sama-sama. Kita doakan. InsyaAllah. Tapi saya maksudnya saya tidak terlalu macam kena kahwin juga. Saya masih lagi okey lagi. Ada orang mungkin dia perlu macam bukan boleh tahan. Maksudnya saya bukan priority. Itu bukan satu kemestian. Kalau ada. Saya percaya kalau ada mesti ada. Rezeki kalau ada mesti ada. Kalau tak, buat apa kita nak risau? Kan? Kat syurga ada insya-Allah. Saya ingat tu je. Kat syurga ada insya-Allah. Siapa yang betul, kita kan relax. Belum kahwin Belum lagi kahwin. Belum kedua. Orang tanya betul-betul ni. Siapa yang belum kahwin? Yang belum pertama, kedua. Yang tak pernah berkahwin. Yang masih gadis Masih gadis. Banyak yang dah kahwin lah. Masya Allah. Dah kahwin. Okey. Gadis. Dekat sana lah. Siapa yang dah berkahwin? Yang kedua. Yang kedua kalinya. Ni masih kahwin kan? Okey, Masya Allah. Semua masih lagi berkahwin lah, insya-Allah. Kita cari rezeki kat sini insya-Allah. Semoga rezeki ni mendapatkan keredaan Allah lah, insya-Allah. Berkat di sisi Allah insya-Allah.
Yang penting kita happy lah. Kita happy kerja kat sini. Kita happy dapat bahagiakan ahli keluarga kita. Kan? Saya? Betul, insyaAllah. So, siapa yang belum kahwin? 2 orang 2 orang belum kahwin. Tapi nak kahwin dekat sini ke nak kahwin dekat sana? Apa? Apa? Tak dengar? Oh, nak. Oh, kamu dah kahwin? Belum kahwin? Oh, pernah berkahwin? Pernah. Okay. Oh. So, nak kahwin lagi lah? Okay. Yang belum kahwin, insyaAllah saya doakan Mana tahu kat sini ada kan. Saya lain. Saya kan kerja di sini. Kalian kan kerja di negeri orang. Mesti perasaan dia lain kan. Tapi kalau memang disuruh ibu ayah carikan ke? Tak suruh. Tak suruh ibu ayah cari. Tak nak carikan. Oh. Online? Macam mana tu nak? Itu bedek punya lah. Tapi sebenarnya orang yang belum kahwin ni, dia banyak dia punya ujian dia. Kan? Tunduk pandangan satu sebab inilah kata-kata orang kan. Jadi kita sebagai kawan-kawan, kita kena support. Jangan sampai jangan sampai kita kecilkan hati dia, tak mau. Macam gitu. Kita kena kasih kata-kata motivasi. Jangan sampai kecil hati, jangan sampai kita rasa macam kita pinggirkan dia. Kamu tak pernah kahwin sudah, macam gitu. Jangan gitu. InsyaAllah. Tak apa. Kalau belum kahwin, jadi dapatkan belajar dari kahwin. Ambil ilmu-ilmunya. Ambil ilmu-ilmu yang baik. Yang baik lah, yang baik. Ada ilmu tak baik ke? Kenapa macam tak bahagia ni? Bahagia tak? Adakah bahagia lah, so bahagia jangan ada luahan hati kat sini. Sini tak ada luahan hati semua bahagia InsyaAllah. Baik, kita tutup majlis boleh? Okay, InsyaAllah. Kita tutup majlis dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum